Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Bertajam. Buat masa ini saya tinggal di Johor, di Klang. Jadi selamat menyertai program saya, di mana sekarang saya sedang menerangkan dan berkongsi dengan kalian tips untuk menduduki peperiksaan ataupun lebih tepat ujian MUET, MUET. Ada juga orang berkata MUET. Saya rasa okey. Ia adalah akronim. Akronim maksudnya kita hanya menggunakan huruf yang pertama. M untuk Malaysian, U untuk University, E untuk English, T untuk test. Jadi MUET. Saya akan sebut MUET, okey? Jadi sekarang saya sedang menerangkan kertas 3. Jadi yang MUET ini, nama kertas ujian ini dipanggil paper 800, kertas 800 stroke ataupun palang 3. Sebelum ini saya sudah memuat naik kemahiran mendengar 1 video, 2 video untuk belajar. Saya mengajar pertuturan, ujian pertuturan. Sekarang saya ke ujian pemahaman ataupun kita panggilnya reading. Okay, so this is the reading test. So tengok sini ya. Duration, tempoh masa untuk ujian pemahaman 75 minit. Dan dalam 75 minit kalian akan mendapat skor yang maksimum. Skor yang maksimum 90 markah. Maksudnya contohnya semua betul. Jadi kamu akan mendapat 90 markah. Dan 90 markah ini weighting, beratnya 25%. Kalian tahu sekarang sama ada SPM ataupun MUET, dia sama juga. Keempat-empat bahagian ini, setiap bahagian speaking ataupun pertuturan, kemahiran mendengar, ini kemahiran bertutur, ini kemahiran memahami, dan kemahiran menulis. Setiap satu itu sama 25%. Kesemuanya 100%. Untuk reading, dia ada 7 bahagian, 7 parts kesemuanya. Dan jumlah soalan 40 soalan. Jadi di sini saya sudah tulislah ke-7 part ataupun bahagian. Bahagian pertama, kamu akan membaca dan memahami 3 teks. Teks maksudnya 3 petikan. Dan tapi topiknya sama. Ketiga-tiga teks ini mempunyai topik yang sama. Jadi word length setiap petikan itu di antara 100 hingga 150 patah perkataan. Ini dipanggil multiple matching. 4 soalan, nombor 1 hingga nombor 4. Contohnya dia beri satu, mungkin dia beri advertisement, iklan. Jadi dia akan memberi iklan, mungkin dia beri 3 iklan. Dia akan bertanya soalan berasaskan iklan ini. Jadi mungkin ini iklan A, iklan B, iklan C. Kemudian 4 soalan akan dia bertanya kamu tentang iklannya. Jadi kita panggil dia apa? Kita panggil dia matching. Kita tengok yang soalan ini bersesuaian dengan iklan B. Jadi kita tulis B sahaja untuk nombor 1. Okey? Kemudian part 2 dan part 3 sama. Part 2 dan part 3 ada 2 petikan. Setiap petikan di antara 300 hingga 450 patah perkataan. Dan ini soalannya jenis MCQ, multiple choice questions. Maksudnya soalan di mana pilihannya beraneka jenis. 3 pilihan.
3 pilihan beraneka jenis ABC sahaja. Dan ada 10 soalan, yaitu nombor 5 hingga nombor 14. Sebab ini nombor 1 hingga nombor 4. Sambung dari sana, nombor 5 hingga nombor 14. Seterusnya part 4. Part 4 ada 6 soalan. Jadi sambunglah soalan nombor 15 hingga 20. Yang part 4 ini ada 2 petikan. Same theme, temanya sama, contoh pendidikan. Jadi dua-dua petikan ini berasaskan pendidikan ataupun kesihatan contohnya. Total dalam kalau kita kira 2 teks ini atau 2 petikan ini jumlahnya 700 hingga 800 patah perkataan. Dan kita boleh lihat kesemuanya 6 soalan. Kesemuanya 6 soalan. Jadi 2 MCQ, 2 MCQ, 2 MCQ. MCQ multiple choice questions. Soalan beraneka jenis pilihan. Jadi sama juga 3 options, 3 options, 3 options. Maksudnya 3 pilihan diberi, A, B ataupun C sahaja. Oke. So di sini part 4 bahagian keempat ada 2 soalan berasaskan petikan nombor 1, 2 soalan berasaskan petikan nombor 2, dan 2 soalan berasaskan comparison. Maksudnya kita mesti membuat perbandingan di antara teks 1 dan teks 2. Begitu 2 soalan yang berasaskan comparison. Kamu mesti baca kedua-duanya dan buat comparison, maksudnya perbandingan. Lepas itu kamu akan ke part 5. Part 5 kesemuanya 6 soalan. Jadi sambunglah 21 hingga 26. Soalan nombor 21 hingga 26. Di sini kamu hanya diberi 1 petikan. Dan petikan ini agak panjang, 500 hingga 600 patah perkataan. Dan dalam petikan ini 6 ayat bukan perkataan, 6 ayat penuh akan ditinggalkan. Maksudnya tertinggal. Jadi dalam satu petikan kita tengok hilang 6 ayat, bukan patah perkataan. 6 ayat tidak terdapat dalam petikan. Jadi dia keluarkan 6 ayat. Kemudian 6 ayat, 6 soalan dikira. Dan 7 pilihan diberi. Ini boleh pilih. Jadi ada 7 pilihan. Maksudnya lebih 1. Yang 1 itu tidak diperlukan. Jadi diberi 7 pilihan, kita hanya perlukan 6 ayat yang betul sahaja. Yang lagi 1 ekstra itu tidak diperlukan. Dan kerja kita ialah memilih ayat, bukan perkataan yang sesuai untuk dibubur dalam petikan itu. Okay? Tapi ini jenis pilihan. Lepas itu part 6 and 7, bahagian 6 dan 7 last lah. Sebab 7 kesemuanya 7 part sahaja. Ada 2 teks, 2 petikan. Setiap petikan itu di antara 700 hingga 900 patah perkataan. Ini jenis MCQ, multiple choice questions, ataupun kita cakap ini dipanggil aneka pilihan. Soalan beraneka pilihan, 4 pilihan yang ini. 4 pilihan maksudnya A, B, C dan D. Oke, dan kamu pilih 1. Jadi kesemuanya. Mungkin kamu ingin tahu bagaimana kalau saya ingin membuat persediaan, saya ingin membaca apakah bahan-bahan yang saya perlu membaca supaya saya bersedia untuk ujian ini, bahagian pemahaman. Jadi ini berasaskan ini genre. Genre maksudnya bukan genre, genre itu maksudnya jenis. Jadi dia kalau ini sama ada lah, bukan semua.
Saya tidak ada tempat. Sebenarnya ini advertisement, tapi panjang perkataannya, saya tidak cukup tempat, jadi saya pendekkan adverts. Ataupun mungkin dia keluar notis, dia keluar menu, ataupun jadual, ataupun petikan berasaskan factual. Factual maksudnya kenyataan. Surat, email, cerita pendek, review, ulasan, articles atau literary work. Sebenarnya literary articles lah, literary. Saya tulis book sebab pendek, saya perlukan pendekkan. Sebenarnya literary articles ataupun literary text lah. Kemudian ada juga petikan berasaskan research lah. Okey, begitu sahajalah. So saya harap kamu lebih bersedia setelah menonton video saya, dan saya betul-betul berharap saya dapat membantu kalian yang telah mendaftar untuk muat tetapi tidak tahu bagaimana membuat persediaan dan bagaimana menjawab soalannya, bagaimana semuanya di sini. Okey, jadi sekian, terima kasihlah. Dan video yang seterusnya saya akan memberi tips ataupun berkongsi dengan kalian, lebih tepat begitu kan, tentang bahagian penulisan, writing test. Okey, writing test mungkin saya perlu 2 video lah, saya tidak tahu lagi. Besar kemungkinan 2 video baru cukup. Okey, jadi sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe.